Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada saya untuk berkongsi ilmu pada kali ini. Terima kasih kepada tim TV UniKH di atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi ilmu. Semoga beroleh manfaat daripadanya. Perkongsian ini merupakan peringatan kepada diri saya juga. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tentang rumah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan rasa gembira. Pasti kita akan rasa bahagia apabila kita memiliki mahligai atau memiliki tempat tinggal untuk semua ahli keluarga kita. Dan rumah tersebut merupakan tempat kita sekeluarga berlindung dan berteduh daripada panas, hujan dan merasai bahagia mendiaminya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Yang bermaksud, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu sebagai tempat tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa. Sebagaimana doanya yang bermaksud, Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku, berikanlah barakah dalam rezekiku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Untuk memperolehi rumah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana rumah itu besar, bukan kerana rumah itu mewah, bukan kerana rumah itu cantik. Tetapi apabila kita penghuninya merasa gembira dan bahagia apabila mendiaminya, itulah tandanya kita beroleh keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk kita beroleh keberkatan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, digunakan untuk solat berjamaah. Rumah tersebut sentiasa di dalamnya ahlinya melaksanakan solat berjamaah. Dan penghuninya juga melaksanakan solat-solat sunat di rumahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hendaklah kamu solat di rumah. Sesungguhnya solat terbaik seseorang adalah di rumahnya kecuali solat fardu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekiranya suami atau imam kita ke surau atau ke masjid, maka kita ibunya jadilah imamah kepada anak-anak perempuan, supaya rumah tersebut sentiasa diisi dengan solat berjamaah, dengan solat-solat sunat. InsyaAllah rumah kita akan beroleh keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penghuninya rajin membaca Al-Quran di dalam rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud, janganlah kamu menjadikan rumah seperti tanah perkuburan.
Sesungguhnya syaitan menjauhi rumah yang di dalamnya orang membaca surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh itu, sentiasalah kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Lazimilah membaca Al-Quran dengan surah-surah yang biasa kita amalkan, seperti surah Al-Waqi'ah setiap malam, surah Al-Mulk sebelum kita tidur, surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, surah Yasin pada pagi Jumaat. Yang ketiga, rumahnya diisi dengan majlis zikir. Rumahnya diisi dengan majlis ilmu. Sentiasalah kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud, ketahuilah dengan zikrullah itu tenang dan tenteramlah hati manusia. Penghuninya yang tenang, penghuninya yang tenteram, insya-Allah rumah kita beroleh keberkatan. Kita akan bahagia mendiami rumah tersebut. Yang keempat, penghuninya menggunakan rumah tersebut untuk majlis silaturahim. Eratkan silaturahim kita bersama jiran-jiran kita di sekeliling rumah. Eratkan silaturahim kita dengan saudara mara kita, dengan adik-beradik kita. Apabila kita mengadakan majlis doa selamat atau kenduri, jemputlah agar ukhuwah kita erat. Semua maklum, hadirnya tetamu ke rumah kita membawa rahmat. InsyaAllah apabila silaturahim kita erat, insyaAllah kita akan bahagia. Malah kita akan rasa bahagia apabila mempunyai jiran-jiran yang baik. Itu silaturahim dengan jiran mestilah kita jaga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, termasuk kebahagiaan seorang muslim di dunia ini ialah jiran tetangga yang baik, rumah yang lapang, kenderaan yang selesa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh itu, eratkanlah silaturahim kita sesama kita agar rumah kita diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, penghuninya sentiasa mengamalkan doa apabila keluar ataupun masuk ke dalam rumah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada doa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh itu, kita sentiasalah berdoa apabila kita ingin meninggalkan rumah kita, dan sentiasalah kita berdoa apabila kita memasuki rumah kita. Sesungguhnya apabila kita nak masuk ke rumah kita juga mesti beradab, mesti baca doa supaya keberkatan diperolehi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-samalah kita sentiasa berdoa agar rumah yang kita diami beroleh keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan hidup dengan penuh bahagia, dengan gembira, walaupun rumah kita tidak mewah, tapi kita rasa bahagia. Kerana apa? Kerana beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita beroleh kebaikan daripada perkongsian saya pada hari ini. Saya akhiri perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.